ubi kayu untuk dimakan buat santapan seisi keluarga. Assalamualaikum saya ucapkan sebagai tanda pembuka bicara. Fresh like roses. Look so good, yeah, look so sweet. Looking good enough to eat. Clothes with the kids, so we call me ice cream. Catch me in the fridge, right where the ice be. Look so good, yeah, look so sweet. Baby, you deserve a treat. Diamonds on my wrist, so we call me ice cream. You could double dip, cause I know you like me. Ice cream, chillin', chillin', ice cream, chillin'. Ice cream, chillin', chillin', ice cream, chillin'. I know that my heart can be so cold, but I'm sweet for you, can put me in a cone. You're the only touch, yeah, to get me melted. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Kita mula perbincangan kita dengan Al-Fatihah. Kefahaman remaja masa kini mengenai tindakan lapis adat dan agama dalam pembentukan etika di Malaysia. Adat secara umumnya didefinisikan sebagai suatu aturan dan cara hidup. Ia mencerminkan segala perbuatan yang ada kalanya dilakukan setiap hari ataupun musim, sama ada berpadukan bulan atau tahun. Itu ialah perkara yang selalu difahami khalayak berkenaan dengan adat. Satu perkataan yang sinonim dengan adat ialah budaya. Walau dari aspek bunyinya berbeza, tapi dari segi pengertiannya ia adalah konsep yang saling bergantung dan sama. Adat seperti yang didefinisikan tadi ialah cara hidup, iaitu tingkah laku, kepercayaan dan sebagainya. Adat bersifat maya, iaitu tidak dapat dilihat. Ia timbul daripada suatu pemikiran berkenaan cara hidup dan tidak dizahirkan. Apabila ia diizinkan dan dapat dilihat, pelaksanaannya misalnya kita melihat adat bercukur, adat bersanding dan sebagainya menjadi suatu budaya. Maknanya budaya ialah suatu bentuk perlakuan yang mencerminkan adat sesuatu masyarakat. Oleh itu, hubungan manusia dengan pencipta bukan sahaja mencakupi masalah akidah dan ibadah, bahkan merangkumi akhlak. Ia memberi pengertian hadirnya perasaan manusia terhadap pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap perbuatan dan tingkah laku sesama manusia. Sentuhan akhlak terpuji akan mewujudkan suasana aman dan memberi ruang memperbaiki potensi manusia serta menambah produktif. Hari ini, kita dapat menyaksikan anak semakin direndahkan dalam pendidikan jati diri oleh sebahagian remaja. Kita juga dapat lihat sifat jujur dan amanah semakin dipinggirkan sehingga mengakibatkan kejahatan seperti penipuan, rasuah dan salah guna kuasa. Media juga melaporkan laporan berita keruntuhan akhlak daripada remaja hingga dewasa. Inilah akibatnya runtuhnya adab kesopanan dan tata susila apabila jiwa insan tidak disuntik pendidikan akhlak walaupun memiliki kelulusan akademik tinggi. Justru itu jelaslah akhlak ialah cerminan dari dalam diri seseorang yang mempunyai ilmu dan adab. Remaja yang tidak mempelajari ilmu berkaitan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan akhlak baginda akan memberi kesan kepada dalam diri. Ilmu yang dituntut secara berterusan akan menjadi ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus akan membawa akhlak terpuji dalam diri. Penting sebagai Muslim untuk belajar mendidik diri dan orang di bawah tanggungjawab kita dengan cara Islam menerapkan pendidikan akhlak. Terdapat 3 bentuk jiwa manusia yang digunakan dalam pendidikan akhlak. Pertama, nabatian, jiwa tumbuhan. Kedua, haiwani, iaitu jiwa kehaiwanan. Dan ketiga, akli, iaitu jiwa roh. Sebenarnya, Malaysia telah mengalami sejarah penjajahan yang panjang dan dijajah oleh beberapa kuasa besar seperti Jepun, British dan sebagainya. Setiap penjajah mempunyai visi dan misinya sendiri, menjadikan Malaysia sebuah negara yang unik dan didiami oleh kepelbagaian bangsa dan budaya yang dapat hidup dengan aman dan damai. Hasil perbincangan ini ternyata bahawa kepelbagaian bangsa, agama dan budaya sebenarnya bukan penghalang kepada rakyat Malaysia untuk tinggal bersama. Sebaliknya,
mereka dapat berkongsi beberapa perkara yang menjadi tunjang kepada kaum. Idea-idea untuk pembangunan pengurusan yang bermoral adalah dituntut oleh semua bangsa, budaya, agama di dunia dan agama di dunia. Perbualan antara beberapa orang remaja. Tajuk yang kita akan bincangkan pada hari ini ialah kefahaman remaja masa kini mengenai tindan lapis adat dan agama dalam pembentukan etika di Malaysia. Kita akan mulakan perbualan kita. Sebagai seorang remaja, apakah yang awak faham tentang adat dan agama? Apa yang saya faham dengan adat ialah undang-undang atau hukum adat yang merangkumi bidang sosial, politik, ekonomi, bahkan undang-undang samudera. Pula kepercayaan kepada Tuhan atau sesuatu kuasa yang gaib seperti dewa dan juga amalan dan institusi yang berkait dengan kepercayaan tersebut. Korang tahu tak ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam mendidik anak-anak? Sebab apa? Ibu bapa haruslah memantau dan sentiasa mengawasi setiap pergerakan anak-anak agar tidak terpesong dan tidak terjebak dengan perkara negatif. Okey Les, adat apa yang menjadi kebiasaan pada masa kini? Adat istiadat. Adat bercukur. Adat bersanding. Okey, terima kasih atas perkongsian korang. Semoga Allah terus memberkati hidup korang. Assalamualaikum. Sekian dari kami, Grup 9. Assalamualaikum. Bye.